بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. Kita teruskan lagi pengajian kita mengenai itnab. Pada kali ini Ustaz akan bincang mengenai tajuk tazyil. Mal muradu bit tazyil? At-tazyil huwa ta'qibul jumlah bi jumlatin ukhra mustaqillah tashtamilu ala ma'naha ta'kidan laha. Tazyil ialah membawa datang ayat lain yang bebas yang mengandungi makna ayat yang pertama untuk menguatkan maknanya. Bawa satu ayat yang lain diakhiri setelah selesai satu ayat, dan ayat yang kedua itu menegaskan makna ayat yang pertama. Itu dimaksudkan dengan tazyil. Umpamanya kita kata awak seorang yang sempurna, tidak ada cacat cela pada diri awak. Di sini ada dua ayat. Ayat pertama ialah awak seorang yang sempurna. Ayat yang kedua ialah tiada cacat cela pada diri awak. Ayat yang kedua ini dia panggil jumlah mustaqillah. Ayat yang bebas dari sudut kaitan nahwunya, i'rabnya tidak ada kaitan dengan ayat yang pertama, tetapi ianya menegaskan maksud ayat yang pertama. Tiada cacat cela pada diri awak. Takkid mana ayat yang pertama. Ini yang dimaksudkan dengan tazyil. Takkid mana ini sama ada takkid mantuk ataupun takkid mafhum kalam. Kalau kita nak takkid mantuk kalam, umpamanya kata awak seorang yang sempurna, kesempurnaan awak tidak diragui lagi. Itu takkid mantuk. Ini tiada cacat cela pada diri awak. Awak seorang yang sempurna, tidak ada cacat cela pada diri awak. Boleh juga nak taukid begitu. Tu taukid mafhum, makna. Jadi tazyil ialah ta'qib jumlah bi jumlah ukhra. Bawa datang satu ayat lain di akhir ayat yang pertama. Ayat yang lain itu mengandungi makna ayat yang pertama. Mengandungi makna ayat yang pertama, sama makna dengan ayat yang pertama. Ta'kidan laha. Tujuannya untuk menegaskan, menguatkan maksud ayat yang pertama. Baik. Gharadul balaghah litazyil. Apakah tujuan balaghah untuk tazyil ini? Tujuan ialah ta'kidul ma'na minal ma'ani, untuk menegaskan makna ayat yang pertama. Itu saja ya. Ta'kidul makna minal ma'ani, untuk menegaskan makna ayat yang pertama. Untuk menegaskan, membuatkan makna ayat yang pertama. Aqsamut tazyil ataupun darbat tazyil. Tazyil ini terbahagi kepada dua bahagian. Darbun jara majral mathal. Satu bahagian ialah ia boleh berlaku, boleh yang berjalan, ataupun tazyil yang boleh dijadikan kata bidalan. Jara, okeylah kita terjemah satu-satu. Jara, berjalan di tempat masal. Dengan lain perkataan, darbun jara majrul masal ialah tazyil yang boleh dijadikan sebagai kata bidalan. Yang kedua, darbun lam yakhruj majral mathal. Tazyil yang tidak boleh dijadikan sebagai kata bidalan, ataupun darbun jenis yang tidak keluar ia, tidak berjalan dia, tidak keluar dia sebagai kata bidalan. Jadi dua dia. Tazyil yang boleh dijadikan kata bidalan,
ataupun peribahasa. Darbun jara majral masal. Yang kedua darbun lami yakhruj majral masal. Apakah yang dimaksudkan dengan tazyil jara majral masal ini? Apakah maksud dia? Maksud dia ialah huwallazi yastaqillu bi ifadatil ma'na. Maknanya tazyil itu atau ayat tazyil itu dia boleh berdiri sendiri, tidak berkait, dia tidak ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Dia boleh berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Yastaqillu, dia bebas untuk memberi makna dengan diri dia sendiri pun. Dia tidak ada kaitan, tidak berkait dengan benda yang lain. Ini dia dinamakan tazyil jara majral masalah. Kita tengok contoh dia pada ini. Yang kedua, kalau tazyil yang lam yakhruj majral masal ialah huwallazi la yastaqilu bi ifadatil ma'na bal yatawaqqaf ala ma qablah. Ayat tazyil itu dianya tidak berdiri sendiri ataupun tidak, dia ada berkaitan dengan ayat yang sebelumnya untuk dari sudut memberi makna. Dia la yastaqilu, mana tidak bebas, tidak merdeka untuk memberi sesuatu makna, tetapi ia bergantung kepada ayat yang sebelumnya. Adapun tazyil yakhruj makhrajal masal, ia bebas memberi makna tanpa bergantung kepada ayat yang sebelumnya. Adapun lam yakhruj makhraj masal, ia tidak bebas memberi apa-apa makna, tetapi ia bergantung. Ia tidak bebas dengan dia sendiri, itu tidak bebas nak beri makna, kerana ia ada bergantung dengan ayat yang sebelumnya untuk menyempurnakan maknanya itu. Kita tengok contoh ya. Tengok contoh kita boleh faham. Contoh darbut tazyil majral masal. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah hai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah pergi kebatilan. Sesungguhnya benda yang batil kana zahuqa, ia adalah benda yang pergi, tidak tetap. Zahuq mana pergi, dia tidak qarar, tapi benda kebenaran dia tetap, tidak hilang. Sesungguhnya benda batil dia akan hilang, pergi, meninggalkan. Mana ayat di sini? Mana ayat tazyil? Ayat tazyil ialah ayat yang kedua itu. Innal batila kana zahuqa. Takkid ayat ini untuk menguatkan makna wa zahaqal batil. Takkid mantuk kalam. Baik. Ayat yang kedua ini dia boleh berdiri bebas. Maknanya kalau kita kata tak ada ayat yang pertama pun, dia sudah memberi makna bebas, mustaqillah. Innal batila kana zahuqa. Benda yang batil dia bersifatnya tidak tetap, pergi, hilang. Jika tidak ada ayat qul ja'al haqq wa zahaqal batil pun, dia sudah boleh memberi faham, boleh memberi makna, sebab dia tidak ada kaitan dengan ayat yang pertama. Itu yang dinamakan tazyil jara majral masal. Tazyil yang boleh dijadikan kata bidalan. Benda yang batil ianya bersifat pergi, tidak tetap, bersifat musnah, menghilangkan kita. Zahuq, dia sifat pergi dah. Okay. Itu maksud darbat tazyil jara majral masal. Innal batila kana zahuqan ini boleh dijadikan sebagai kata bidalan, sebab dia boleh berdiri sendiri, tak ada, tidak, maknanya tidak mengapa tidak dikaitkan dengan ayat yang pertama, tidak mengapa tidak dikaitkan dengan jumlah ja'al haqqu wa zahaqal batil itu. Adapun tazyil, ini contohnya lagi contoh tazyil jara majral masal lagi.
Seperti qaulu Abi Tayyib Mutanabbi, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu, tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Tidaklah semua benda yang diharapkan, benda yang diinginkan oleh seseorang itu dia akan dapat. Tidak ada benda yang tidak semua benda yang seorang itu bercita-cita untuk mendapatkannya dia akan boleh ataupun dia akan dapat. Tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Angin bertiup dengan arus yang dari bima la tashtahi sufun, bima la tashtahi sufun, dengan arus yang tidak disukai oleh kapal. Kapal ni dia belayar, dia nak kadang-kadang dia nak arah angin itu daripada arus tertentu. Tapi angin ni kadang-kadangnya dia tidak ikut kehendak kapal itu. Dia ikut arah dia lah. Itu dia kata tajri riyah, angin bertiup bima la tashtahi, dengan apa yang tidak digemari oleh kapal. Ayat ini tazyil untuk menegahkan makna yang pertama itu. Ni nak tegah apa ni? Takkid mafhum kalam. Ayat pertama dia kata apa? Dia kata tidak semua yang dicita-citakan oleh seseorang itu dia akan dapat. Dia buat mari bukti. Lagu mana? Angin kata dia bertiup, kadang-kadang angin bertiup dengan benda yang tidak disukai oleh sufun, oleh kapal. Baik, ayat yang kedua ini boleh berdiri sendiri. Tak ada ayat pertama pun tak apa, ia boleh dijadikan kata bidalan. Angin bertiup dengan arah yang tidak disukai oleh kapal. Kapal layar dia berhajat kepada angin. Jadi ayat ini menguatkan ayat yang pertama di sudut makna mafhum. Maknanya kita ni tidak semua benda yang kita suka kita akan dapat. Sebagaimana angin, sebagaimana kapal, dia suka angin yang lalu angin daripada arah tertentu, tapi angin dia kadang-kadang dia mari dengan dari arah yang tidak disukai oleh kapal. Iaitu tajri riyah bima la tashtahi sufun. Ayat tu kalau ditanya mana tajzil di sini, tajzil ialah zailun di mana ekor dia. Ekor ayat yang mengekor dia di sini ialah tajri riyah bima la tashtahi sufun. Jadi ayat ni, tazil ini boleh dijadikan kata bidalan. Kata bidalan dia kita pasal kita ada banyak kata bidalan juga tak? Seperti apa? Sediakan payung sebelum hujan. Tak? Makna kita bisa sedia untuk menghadapi benda yang akan berlaku tak? Umpamanya itu kata bidalan ya. Baik, kita tengok pula misal contoh tazyil lam yakhruj makhraj masal. Contoh tazyil yang kita tidak boleh jadikan ia sebagai kata bidalan. Kerana apa? Kerana perkataan ini dia ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Walaupun ia jumlah mustaqillah, tapi dari dia menerangkan keadaan dia ada kaitan dengan peristiwa ataupun ayat sebelumnya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Demikianlah kami balas kepada mereka dengan azab seksa yang pedih,
dengan sebab mereka kufur. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, hal nujazi illa al-kafur, kami tidak balas dengan azab yang pedih itu kecuali kepada orang-orang kafir tersebut. Ayat ini kita tengok kisah dia sebelumnya. Ayat ini Allah cerita tentang kesudahan kaum Sabak. Ayat sebelumnya, kaum Sabak ini, negeri Sabak berada di negeri Yaman. Allah beri kepada negeri tersebut kenikmatan hidup. Ada 2 jannah, 2 ladang kebun yang besar di negeri Sabak ini. Dan kebun ini subur dengan tumbuhan, dengan makanan, dengan segala jenis buah-buahan. Buah-buahan, makanan, ruji, apa ada berlaku. Dan dalam negeri tersebut ada apa? Ada wadi, ada tanah lembah. Setiap kali banjir, air akan memenuhi lembah tersebut, memenuhi itu semua. Dan mereka jadikan wadi itu buat benteng. Kita buat empangan lah. Buat empangan untuk tak ada air banjir yang masuk. Kemudian dia gunalah air itu untuk menyirami kebun, 2 kebun yang ada di kiri kanan negeri mereka, negeri Sabak ini. Negeri tanah harak ni ya, tanah kering kontang, kita tahu dia. Jadi tak ada tanah yang subur, pergi kepada pasir saja. Tapi negeri Sabak ni subur, ada lembah, dan lembah itu dibuat benteng menjadi empangan. Apabila datang banjir penuh air dalam itu, dan dia guna air itulah untuk menyirami kebun mereka yang ada kiri dan kanan. Mana kubur mengeluarkan buah yang banyak, dan mereka disuruh makan buah-buah tersebut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nabi kepada mereka, mereka bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Mereka makan, dan negeri mereka jadi aman damai, baldatan tayyibah. Bukan sekadar ada kebun taman saja. Orang Arab sekitarnya pergi berniaga tempat mereka. Mereka nak cari duit, nak cari barang lain, tak payah keluar negeri. Orang lain pergi, negeri sekitar-sekitarnya pergi tempat mereka. Mereka hidup dalam keadaan begitu. Mereka hidup dalam keadaan baldatan tayyibah wa rabbul ghafur. Negeri mereka aman, tenang. Pokok-pokok banyak, nyaman lah pokok banyak ni. Negeri orang lain pada pasir tak ada pokok, dia penuh dengan pokok. Pokok banyak, nyaman, tenang. Pokok mengeluarkan oksigen, dapat ketenangan. Wa rabbul ghafur, dan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka, mengampuni mereka. Lama berlalu masa, lagi generasi berlalu masa yang lama, jadi penduduk kampung Sabak ini mula kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula kufur nikmat, mula tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mula mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata apabila begitu, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan banjir besar kepada negeri mereka. Mari banjir besar, air masuk dalam empangan yang mereka buat dan memecahkan empangan tersebut, dan air itu habis. Air itu habis masuk ke dalam kampung dan ke dalam kebun mereka, ke dalam mereka menyebabkan habis musnah kebun-kebun tanaman nikmat yang mereka miliki sebelum ini, sebab mereka kufur pada Allah. Habis semua kebun itu musnah. Selesai yang tinggalnya, habis apabila selesai banjir itu, kebun-kebun mereka, negeri mereka jadi padang jarak, padang terkukur. Kebun mereka yang penuh dengan berbagai jenis buah-buahan yang mempunyai nikmat bertukar menjadi tumbuh pokok-pokok yang pahit rasanya, dan sedikit pokok sir, pokok bidara, dan pokok yang tidak berbuah. Tumbuh juga dalam kebun tu, ada tinggal, tapi tumbuh pokok yang tidak memberi faedah, akibat mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cerita di akhir ayat itu, zalika jazainahum, marilah perkataan
Zalika jazainahum, marilah firman Allah, zalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami balas azab kepada mereka dengan menghancurkan negara mereka, menghancurkan diri mereka dengan sebab mereka kufur. Di riwayat bagaimana apabila negeri mereka ini, negeri Sabak ni hancur, habis mereka berpindah tinggalkan negeri tersebut. Ada yang pergi ke Madinah, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke tempat-tempat yang lain di Jazirah Arab. Yang pergi Madinah tu kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj itu berasal daripada Yaman dah tu. Ini. Jadi ayat hal nujazi, ayat yang kedua, hal nujazi illa al-kafur, kami tidak membalas azab sesuatu yang pedih terhadap mereka itu, azab mereka yang azab sengsara yang pedih, melainkan kepada kafur, orang-orang yang kufur pada Allah. Jadi orang-orang yang kufur di sini ialah orang-orang yang kufur negeri Sabak, itu maksudnya. Itulah yang dinamakan, dia kata hal nujazi illa kafur ini tidak boleh dijadikan bidalan, kata bidalan, sebab dia tidak berdiri dengan sendiri, dia masih ada kaitan dengan ayat yang pertama tadi dari sudut maknanya. Ada kaitan. Dia tidaklah kami membalas dengan balasan azab yang azab seksa yang pedih itu kecuali kepada orang-orang yang kufur, penduduk Sabak itu. Dah. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak jadikan dia sebagai majral masal, hendaklah dia maksudnya tidaklah kami membalas melainkan dengan balasan yang pedih itu kepada semua orang-orang yang kufur. Makna termasuk orang kufur yang lain. Orang kufur bukan orang kufur yang dari Sabak saja, orang lain pun termasuk juga. Sedangkan yang dimaksudkan dengan di sini orang yang kufur di negeri Sabak itu. Sebab itu dia tidak lam yakhruj makhraj masal, tidak boleh dibuat sebagai kata bidalah yang umum meliputi semua. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala bukan membalas kepada orang yang kufur saja. Balasan ini dibalas juga kepada orang yang beriman. Balasan orang yang beriman, balasan yang kebaikan, nikmat. Ini hal nujazi, kami tidak balas. Dia tak ayat bentuk balasannya. Bentuk balasannya menghancurlah itulah, iaitu menghancurkan negeri mereka yang penuh dengan rezeki, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan segala kemewahan. Sebabnya mereka kufur pada Allah. Dan benda ini akan berlaku pada semua tempat. Bukan semata kita, negeri kita pun kita dalam keadaan aman makmur. Jika kufur kepada Allah, Allah akan azab dengan memberi kesusahan, kesedikitkan pada rezeki, pada keamanan dan seumpamanya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ini contoh soalan, ayyin tazil ma bayani gharadihi wa naw'i. Jika tanya, tentukan mana perkataan tazil serta nyatakan tujuannya dan jenisnya. Kita boleh. Tak. Contoh dia, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, hai Muhammad, telah datang kebenaran, telah pergi kebatilan. Sesungguhnya batil bersifat pergi, dia tidak kekal. Benda buruk, benda bodoh, dia akan pergi satu masa nanti, dia tidak akan kekal. Yang kekalnya kebenaran sampai ke akhirat. Jadi tazil di sini ialah perkataan innal batila kana zahuqa. Ayat yang kedua itu, at-tazil innal batila kana zahuqa. Tujuannya apa dia? Takkidul makna, untuk menegahkan makna yang pertama. Kalau kita kata tak ada innal batila kana zahuqa pun sudah cukup. Katakanlah, hai Muhammad, telah datang kebenaran, telah pergi kebatilan. Tidak ada perkataan innal batila kana zahuqa pun tidak apa. Tapi bawa datang di sini untuk menguatkan ayat yang pertama. Jenis dia apa? Kita tahu jenis ni jara majral masal. Maknanya innal batila kana zahuqa ini, ayat ini boleh dijadikan
kata bidalan, sebab dia boleh berdiri sendiri dan dia tidak ada kaitan dengan ayat yang pertama. Cuma dia bawa mari itu untuk menegah kedudukan ayat yang pertama, berbanding dengan yang lam yakhruj makhraj masal, dia tidak boleh berdiri sendiri kerana dia masih berkait dengan ayat yang pertama. Jadi sekadar inilah untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang dengan tajuk itnab yang lain pula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.